tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah dalam masa lebih kurang setengah jam gini, saya akan bercakap secara ringkas tentang tajuk yang diberi, iaitulah kaifiat zikir dalam tarekat Nasyabandiyah. Untuk makluman tuan-puan dirahmati Allah, kertas kerja yang saya sediakan tu panjang, lebih kurang 20-25 muka surat begitu. Dan tuan-tuan boleh baca lah, boleh baca, insyaAllah dapat kefahaman daripada artikel yang disediakan tersebut. Untuk pembentangan pada pagi ini dalam masa yang terhad, saya akan fokus kepada kaifiat zikir, kaedah zikir dan bentuk pengamalannya dan bentuk penghayatannya dalam tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah. Secara teorinya boleh kita bacalah dalam kertas kerja yang disediakan tu, dengan sumber-sumber rujukan yang disediakan. Cuma cara praktikalnya untuk kita faham segera, dan boleh kita amal segera, insyaAllah sama-sama kita lihat pada pembentangan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi antara slide seterusnya kita akan lihat ke arah untuk mengaplikasi atau praktikal kaifiat zikir dalam tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah ni boleh kita bahagikan kepada 6 bahagian lah. Sebagaimana tuan-tuan puan-puan apabila belajar berzikir, disediakan satu senarai kaifiat zikir yang dinyatakan dalamnya bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat, bahagian kelima dan bahagian keenam. Dan itulah sebenarnya yang hendak kita memberi sedikit kupasan pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dengan lebih jelas untuk kita sama-sama dapat mengamalkannya. Sebelum itu, tuan-puan dirahmati Allah, satu soalan yang perlu kita jawab, yang mungkin berlega dalam kotak fikiran kita, iaitu apa pentingnya kita berzikir mengingati Allah SWT? Apa pentingnya? Jawab ringkasnya, mengingati Allah SWT itu merupakan asas kepada pembinaan iman kita, asas kepada pembinaan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau kita percaya kepada Allah Taala, yakin ada Allah Taala, kemudian dalam waktu sama sekarang ni kita lupa Allah Taala ada, kita lupa Allah Taala ada. Bagaimana keadaan kita masa kita lupa Allah Ta'ala tu ada? Sudah pasti suasana keadaan kita memberi ingatan kita memberi tumpuan kepada benda yang kita ingat, benda yang kita rasa penting, benda yang kita rasa ianya memberi manfaat kepada kita ataupun mendatangkan mudarat kepada kita. Lalu sudah pasti pada ketika itu ingatan kita akan tertumpu kepada benda yang kita rasa memberi manfaat kepada kita, mudarat kepada kita. Dan pada ketika itu kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala tidak ada, sebab ingatan kita tertumpu kepada benda yang lain memberi manfaat dan mudarat. Dengan sebab itu sangat penting kita membina sifat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan matlamat kita nak berzikir ni, tujuannya
mencari redha Allah. Kan, mencari redha Allah. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai satu peraturan dalam kehidupan kita, sunnatullah. Kalau kita nak redha Allah Ta'ala, mesti didahului dengan satu sifat lain, iaitu kita kena kasih kepada Allah Ta'ala. Kita kena ada sifat kasih kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak kasih kepada Allah Ta'ala, mesti kena ada sifat lain yang didahului, yang perlu ada dalam diri kita. Ialah kita kena kenal Allah Ta'ala. Tak kenal maka tak cinta, kan? Dia sebut macam tu dalam peribahasa kita. Tak kenal maka tak cinta. Maka mengenal Allah Ta'ala tu satu asas penting untuk membina sifat kasih kepada Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala menjadikan suatu sunnatullah. Nak kenal Allah Ta'ala, mesti kena ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala mendorong kita kenal Allah Ta'ala. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, macam mana kita nak kenal? Kita ingat pada benda lain. Kita ingat pada benda lain yang memberi manfaat. Kita ingat benda lain yang memberi mudarat. Kita percaya benda tu yang memberi manfaat dan mudarat. Kan gitu. Lalu nak kenal Allah Ta'ala sahaja yang sempurna, yang memberi manfaat dan mudarat, mesti ingat Allah Ta'ala. Sifat ingat tu perlu segar di dalam ingatan hati kita, dalam kesedaran ingatan kita. Lalu nak ingat Allah Ta'ala, nak buat macam mana? Allah Ta'ala menjadikan sunnatullah dalam kehidupan kita. Nak ingat Allah Ta'ala, mesti kena sebut. Mesti kena sebut. Tak boleh kita tak sebut, tiba-tiba ingat, timbul sifat ingat kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebagaimana kita biasa melaksanakannya, ataupun kita suruh anak-anak kita melaksanakannya, nak suruh hafal Quran. Hafal Quran mesti melalui proses ulang. Latihan tu diulang, Al-Quran, ulang ayat, ulang. Lepas ulang, timbul ingatan terhadap makna ayat yang diulang, yang dibaca. Tanpa disedari ingat. Tapi kalaulah kita tak ulang, baca sekali dua, nak ingat, boleh? Kebiasaannya tidak boleh. Ingat sekejap, lupa. Begitulah keadaannya bila kita nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kehidupan kita dan setiap kelakuan kita, mesti menerusi amalan, perbuatan, menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan sebab itu para ulama sadar sufiyah, mereka sangat peka, sangat pakar dalam membina sifat ingat kepada Allah Ta'ala ni. Mereka menjadikan zikrullah sebagai asas utama dalam membina sifat ingat kepada Allah. Membina sifat ingat kepada Allah Ta'ala. Baik. Sebab itu kita dapati dalam Quran Allah Ta'ala menyebut banyak ayat-ayat yang menyarankan kita mengingati Allah Ta'ala dengan banyak. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Sebut dan ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Ini antara hikmahnya sebagai sunnatullah. Nak ingat Allah Ta'ala mesti kena sebut banyak-banyak. Kalau tidak, tak jadi. Allah Ta'ala nak kunjung itu perkara yang nadir. An-nadir kal ma'dum. Ulama kata perkara yang nadir ni macam tak ada lah. Kita nak kaya, tunggu dengan harapan, tunggu harta karun di belakang rumah kita. 100 sejuta belum tentu seorang ada, kan? Tidak mustahil. Begitu. Jadi konsepnya sama. Mesti kena
kena berzikir banyak-banyak dengan masa yang panjang. Dan sebab itu pada pagi ini kita nak bincang bagaimana cara zikir. Dah nak zikir banyak-banyak ni, memang kita nak zikir. Cara dia mana? Macam mana caranya? Diajar oleh Tuan Guru dengan 6 bahagian. Ustaz ambil ni bahagian yang telah dibahagi oleh Tuan Guru kita secara mudah lah, secara mudah. Kalau baca dalam artikel yang Ustaz tulis tu, yang sebenarnya merupakan sedutan daripada kitab atau buku yang Ustaz karang, zikir Allah jalan menuju kepada makrifatullah tu kan, sedutan saja, lebih kurang 25 muka surat. Jadi dalam tu cerita panjang lebar, okey. Baik, seterusnya kita pergi ke bahagian yang pertama. Bahagian pertama, bagi jemaah yang baru berbai'ah belajar berzikir tadi, boleh kita ulang kaji ulang kaji semula. Dan jemaah-jemaah yang lama pun boleh kita ulang kaji semula sama-sama kan. Pertama sekali, bahagian pertama dimulakan dengan istighfar 25 kali. Kemudian baca Fatihah sekali. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian niatkan Allah sampaikan pahala bacaan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan semua para masyayikh dan silsilah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Mudah je tu kan? Mudah je. Cumanya dalam usaha kita mempraktik kaifiat zikir ni, apa yang lebih penting adalah kita nak menghayati setiap perkara yang kita buat yang menjadi kaifiat. Sebab tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, ulama tasawuf bila sebut kaifiat ni, maksudnya bukan tata cara untuk melakukan sesuatu begitu saja. Dia lebih fokus kepada tata cara yang dilakukan untuk menghasilkan maksud yang hendak dikehendaki, untuk mencapai maksud yang dikehendaki. Kalau kita berzikir, belajar berzikir, kaifiat zikir, maksud kita apa dia? Nak ingat Allah Ta'ala. Begitu. Maksud dia apa dia? Nak ingat Allah Ta'ala, nak mengingati Allah Ta'ala, nak hudur, dawamul hudur ma'allah, melahirkan sifat kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Jadi pada sahadat Sufiyah, mereka menggariskan panduan beberapa tata cara amalan yang dianjurkan berdasar kepada pengalaman kerohanian yang dilalui oleh mereka. Lalu mereka mendapati cara ini antaranya daripada pelbagai cara-cara lain untuk memperolehi maksud yang dikehendaki, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dengan istilahnya dawamul hudur ma'allah, berkekalan ingat hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu mereka aturkan perkara ni, istighfarnya, baca Fatihahnya, Allahnya, dan semua sekali sampai akhir ni. Bukan hanya semata-mata melaksanakan tata cara ni. Kita buat dah kaifiat, selesai dah kaifiat, zahirnya selesai, tapi tuntutannya tidak selesai. Kenapa? Sebab kita hanya terikat kepada atur cara yang zahir. Kita tidak melihat kepada natijahnya. Kita tidak melihat kepada maksud yang dikehendaki, iaitu berhasilnya ingat Allah SWT, menerusi tata cara yang dilakukan. Boleh faham Jadi tidak semudah yang disangkakan lah. Oh senang je, oh dah buat sekali buat dah. Dah apa saya buat selama ni tak ingat apa? Saya buat dah kaifiat penuh, saya buat kaifiat penuh sebagaimana yang dia ajar. Tak ingat apa? 5 tahun dah saya zikir, saya amal 5 tahun dah, tak ada apa-apa kesan apa pun. Jawapan dia di situ.
Kerana kita melaksanakan tata cara, bukan kaifiat. Tata cara. Kaifiat merangkui makna melakukan amalan yang dituntut tu, yang mana amalan yang kita buat tu menghasilkan maksud. Husul kaifiyah, baru terhasilnya kaifiat tu. Boleh faham tak? Ustaz cakap ni boleh faham? Tak tergandung lah tak? Orang tergandung nak macam mana? Okey. Baik, istighfar. Maksudnya kalau begitu, maksud istighfar tu kita menghadirkan kesedaran ingat tentang kita bahawa kita sangat hamba yang sangat berdosa, hamba yang sangat banyak melakukan kesilapan. Jangan masa kita zikir tu kita rasa aku boleh ni, memang aku boleh dah ni, memang aku seorang ahli dah ni. Ataupun kita rasa kita tak berdosa mana. Sebab kita tak buat dosa, lalu kita rasa kita tidak berdosa mana. Sedangkan dosa tu lebih luas ruang lingkup dia. Kalau kita nak ertikan makna dosa tu luas ruang lingkup dia, kita kebanyakannya melihat ruang lingkup dosa dengan makna perbuatan maksiat yang zahir. Tidak banyak kita fokus kepada dosa dengan makna sifat mazmumah yang tercela dalam hati. Apatah lagi dosa dengan makna lalai hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Apatah lagi dosa dengan makna kebergantungan hati kepada makhluk. Banyak ruang lingkupnya. Tapi sikit-sikit lah. Sikit demi sedikit kita bina. Mula-mula kita fokus kepada dosa yang zahir dulu. Kalaulah kita seorang yang kurang buat dosa yang zahir, fokus kepada dosa yang batin. Dan kebanyakannya dosa batin ni kita tidak terlepas. Dosa batin boleh dilaksanakan dalam surah. Dosa batin boleh dilaksanakan dalam masjid. Tidak semestinya dosa itu dilakukan di luar masjid. Di dalam rumah suluk pun boleh berlaku dosa. Boleh. Dosa apa? Dosa batin. Kan? Jadi zikrullah yang kita nak amal ni dengan kaifiat yang diajar ini untuk membina asas tauhid. Membina asas tauhid yang mana asas tauhid itulah yang akan mengikis segala sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Sebagaimana asas tauhid itulah membina, tadi mengikis sifat mazmumah, asas tauhid itu membina sifat-sifat mulia yang perlu kita bina. Mungkin kita tak faham kot, mesti kena contoh. Kalau cakap begitu macam ke dah macam mana ya? Tak faham. Contoh mudah. Kita rasa kita gong. Gong, faham gong? Gong, orang Terengganu tegong. Maksudnya sombong. Sombong, angkuh, sombong. Sombong ni tuan puan dirahmati Allah, sifat hati. Dia rasa hebat. Masuk sombong apa dia? Mazali kata kita merasakan ada satu perkara yang hebat kita miliki yang tidak ada pada orang lain. Kita rasa kita hebat pada orang lain, orang lain kurang, kita hebat lagi pada orang lain. Sombong tu. Dan sombong tu boleh berlaku dalam perkara, banyak perkara. Perkara yang kecil pun berlaku. Kalau saya kata ni hot ni hebat sekali. Hebat sekali. Benda kecil pun hebat sekali. Hebat pada orang lain. Tu boleh timbul makna sombong. Walaupun benda tu benda yang kurang je, yang tidak menilai mana pun boleh jadi. Jadi nak ceritanya, sombong ni sifat mazmumah. Macam mana tauhid yang kita zikir membina makna tauhid tu dapat mengikis sifat sombong yang ada pada diri kita. Itu perlu kita faham. Iaitu bila kita, ringkasnya, bila kita ingat Allah SWT dengan cara yang diajar ni, diingat sehingga tumpuan ingatan hati kita tertumpu kepada Allah Ta'ala, kepada makna kebesaran keagungan Allah Ta'ala, sudah pasti hilang makna kehebatan dan kesempurnaan yang ada pada makhluk. Hilang, termasuk pada diri kita. Pada ketika itu
hilang sifat sombong kita, hilang sifat hebat kita. Sebab apa? Kerana kita telah merasai makna sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak ada pada yang lain. Itu salah satu contoh makna tauhid yang mengikis sifat sombong. Okey lah, sifat marah, sifat ujuk, sifat riya, sifat macam-macam lagi sifat-sifat uduh yang lain. Kan? Kalaulah kita kata kita seorang yang mengingati Allah Ta'ala, tiba-tiba hati kita penuh dengan penyakit seorang yang penyakit marah sebagai kita, marah, maka dia bercanggah lah maksudnya. Ada marah, ada ingat Allah Ta'ala. Macam mana ingat Allah Ta'ala tidak boleh menghilang sebab marah? Bercanggah kan? Bermakna ada satu perkara yang tak kena, yang boleh kita fahamnya, oh, ingatan daripada Allah Ta'ala tu tidak sempurna, masih lagi kurang, masih lagi tumpul, memerlukan kepada latihan tubi dan kesungguhan yang jitu sehingga membina sifat ingat kepada Allah Ta'ala yang sempurna, yang membina makna tauhid, barulah boleh menghilang sifat mazmumah yang dimaksudkan tadi. Kiaslah kepada sifat-sifat lain. Baik, sebab itu kita nak belajar ni, nak belajar supaya bagaimana nak bina sifat tauhid menerusi amalan zikir. Okey. Bahagian kedua, doa. Doa 5 perkara. Doa 5 perkara ni, yang pertama, ya Allah, hampirkanlah diriku kepada musa hampir-hampirnya. Ya Allah, hidayatlah aku jalan agama yang benar. Nombor 2, ya Allah, bukalah pelbagai hijab hati, hijab ruh, hijab diriku. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan nikmat-Mu zahir dan batin sebanyak-banyaknya kepadaku. Ya Allah, jadikanlah hatiku sentiasa ingat kepada Kau. Ni 5 doa ni. Nah, hak pentingnya bila kita doa ni, sebenarnya kita ngadu kepada Allah Ta'ala, memohon harap kepada Allah Ta'ala. Ni dalam hati ya. Doa dalam hati. Doa dalam hati. Kita mohon harap Allah SWT dalam hati kita. Minta Allah Ta'ala jadikan kita hampir kepada Allah sehampir-hampirnya. Hampir kepada Allah dengan makna hampir mengenal Allah SWT. Menjadikan aku orang yang paling kenal-Mu ya Allah. Begitu. Hampir kepada mengenal Allah Ta'ala. Bukan hampir tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak mengambil ruang. Sebab itu sifat jisim. Kita belajar dalam akidah kan. Maka hampir di sini dengan makna Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita makna kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab asalnya tadilah, bila ketika zikir kita ingat Allah Ta'ala, kesang daripada ingat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala beri kita kenal dia. Cumanya mungkin orang tanya, apa hubungan ingat dengan kenal? Kan kenal kena belajar. Belajar kenal. Belajar tu teori sebenarnya. Teori yang berhubung kait dengan makna-makna yang perlu kita faham tentang Allah Ta'ala. Kemudian kita fahami makna tu, makna yang kita bincang tu. Yang dimaksudkan kenal sini ialah kita merasai bahawa memang ia sungguh, kalau orang Terengganu kata ia sungguh ti ia sungguh, betul sungguh bahawa Allah Ta'ala sahaja yang maha berkuasa. Betul sungguh bahawa Allah Ta'ala sahaja yang maha pemurah. Betul sungguh. Atau perasaan tu kita merasai, mempercayai makna tu. Tapi kita tak faham sangat. Yang kita fahamnya bila kita berurusan dengan makhluk, berurusan dengan orang. Contoh, kita ada kawan, kawan kita baik dengan kita. Tapi kebaikan kawan kita tu belum lagi kita rasai makna kebaikan dia. Baik sungguh Ustaz Mi, dengan saya baik. Tapi oleh kerana Ustaz Mi belum lagi
saya rasa makna kebaikan yang dilakukan oleh Ustaz Amir kepada saya pun kata je lah. Orang tahu mana Ustaz Amir baik. Orang kata baik belaka, baik. Tapi tiba-tiba bila Ustaz Amir berusaha dengan saya, kebaikan yang Ustaz Amir buat pada saya, semua kebaikan-kebaikan yang Ustaz Amir buat tu, saya rasa makna baik dia. Lalu bila saya kata, baik Ustaz Amir, terasa makna baik dia, kan? Terasa makna baik dia. Terasa makna baik tu kena tu. Kalau tidak, tak kena lagi kita tahu je dia baik, tapi belum kita rasa dia baik. Maka dalam konteks kita mengingati Allah Ta'ala begitu. Bila kita ingat pada Allah Ta'ala, ingatan kita segar kepada makna kebesaran Allah Ta'ala dalam setiap gerak-geri kita. Apabila berlaku sesuatu perkara dalam kehidupan kita, sama ada ia sebagai dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk musibah, kita terus menyandarkan perkara yang berlaku tu kepada Tuhan ampunya pemilik perbuatan tu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak terus kita fokus, kita mengingati, menghubungkan perkara yang berlaku tu hakikatnya Allah Ta'ala yang mentadbirnya. Kesang daripada apa tu? Kesang daripada kesedaran ingatan kita yang kental, yang sentiasa ada di dalam perasaan kita, ingatan kita dalam kehidupan kita. Terus akan menjadikan kita, Allah Ta'ala Maha Sempurna, Allah Ta'ala Maha Perkasa. Kalau melihat jalal dia, keagungan dia, kalau melihat kesempurnaan dia, Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terasa makna Allah Ta'ala Maha Penyayang pada kita tu. Itu maksud dia. Sebab apa? Kesan daripada hubungan ingatan kita yang sentiasa segar. Tetapi sebaliknya, kalau ingatan kita semasa itu cenderung kepada melihat sebab musabab, lupa Allah Ta'ala. Bila berlaku satu perkara, terus dia kata, sebab ni jadi gini, sebab orang ni lawak macam ni, sebab orang tu macam tu. Kita akan terus, hati kita akan terus memberi tumpuan, memberi kepercayaan bahawa dengan sebab itu dan dengan sebab ini. Itu kesan daripada kita lupa mengingati Allah Ta'ala. Nampak tak? Hubungan ingat sifat ingat Allah Ta'ala dengan mengenal Allah Ta'ala tu. Jadi setiap kali yang berlaku pada diri kita, apa saja Allah Ta'ala mempamerkan, menzahirkan makna kebesaran keagungannya di sebalik penciptaan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu dalam istilahnya, orang panggil istilah je lah, istilah Arab. Allah Ta'ala menzahirkan makna kebesaran dan keagungan di sebalik kejadian ciptaan Allah Ta'ala, ataupun diistilahkan sebagai alam malakut. Itu istilah lah, tak faham tak apa. Baik. Jadi yang berapa ni? Doa 5 tu. Hak pentingnya dalam doa ni, kita nak minta Allah Ta'ala kurniakan kita sifat benar, sifat timbul sebab benar. Allah Ta'ala kurnia sebab benar, hak lain insya-Allah dia akan mengikut. Hak hampir bila Allah Ta'ala kurnia, buka hijab Allah Ta'ala kurnia, limpah rahmat Allah Ta'ala kurnia, jadikan ingat hidayahkan aku jalan agamu yang benar. Dengan maknanya juga, dengan maknanya, ya Allah, jadilah aku ni seorang yang benar. Benar sungguh hatiku nak ingatmu ni, betul. Benar, bukan buat-buat, bukan saya sahaja, bukan nak menunjuk, kan? Insya-Allah ada sifat benar dalam hati kita, Allah Ta'ala kurnia yang lain. Nak syarah sepanjang ni, kita ambil ringkas je. Bahagian ketiga, Rabi'atah mati dalam betul kubur. Ini pembantu untuk menguatkan kita tumpuan ingatan kepada Allah SWT. Kita rasa-rasakan kita ni mati, lalu kita bayanglah dengan gaya yang sesuai bagi kepada kita.
Rasa-rasa kita mati, rasa-rasa kita lihat mayat kita tubuh aku, orang mandi kita, mayat kita dikapangkan, kita disolatkan, kita diusung ke kubur, masuk dalam liang lahat. Kemudian akhirnya mayat kita jadi hancur luluh menjadi tanah. Semua sekali itu untuk menguatkan hubungan ingatan kita supaya menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita sibuk dengan perkara lain, sibuk dengan kerja kita tak siap lagi ni. Kalau orang belajar assignment tak atur lagi. Kalau orang kerja pejabat, lepas ni ada meeting, macam-macam. Kalau orang negara ni akaun tak tutup lagi. Macam-macam. Dia akan berlaku macam-macam. Sebab apa? Sebab hubungan kita dengan kehidupan kita masih kuat masa tu. Apabila diajar supaya kita ingat mati penyudah kesudahan kehidupan kita, pada ketika itu kita tidak ada harapan lain selain daripada Allah Ta'ala. Maka masa itulah hati kita menjadi kuat untuk bergantung harap kepada Allah. Jadi bahagian yang keempat, Rabitah pada masyar. Rabitah pada masyar ni macam mati, Rabitah kubur. Lepas tu kita bayangkan kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada daripada kubur kepada mahsyar. Kita banyak dosa kecil, dosa besar, dosa yang sedar, yang tidak sedari, dan penuh dalam lautan dosa. Kita hadirkan ingatan tu, tapi dengan syarat, dengan benar. Kalau dengan benar, insya-Allah jadi. Kalau tak dengan benar, ikut skema je, tak jadi. Ikut skema asal sebut je. Tapi mula-mula mesti kena sebut. Mula-mula je lah. Mula-mula sebut, ulang. Sehingga Allah Ta'ala mencampakkan rasa benar dalam hati kita. Terasa makna tu. Rasa benar maksudnya kan? Rasa ia sungguh. Kalau kita minum, kita makan nasi dagang lah, tengok. Makan nasi dagang, kita rasa sedap, kita kata sedap sungguh. Benar, kita kata sedap tu benar. Yalah tu. Tapi kalau kita rasa tak sedap nasi dagang, kawan kita tanya, sedap. Hati kata tak suka pun. Tak benar tu. Senang je. Bukan susah sangat. Perasaan benar tu kita nak guna untuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan makhluk banyak kita guna. Perasaan benar dengan makhluk sangat banyak kita guna. Tapi perasaan benar dengan Allah Ta'ala ni kita abaikan. Kena bina. Kemudian minta syafaat dan keberkatan. Dengan sebab kita tidak ada jalan, tidak ada ruang dah. Pada ketika itu kita dah mati gini, tapi kita rasa macam kita mati. Ini kata ulama, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Tak? Mautu ikhtiyari, itu istilah. Mati buat-buat. Bukan mautu ittirari, mati terpaksa mati. Masa mati itu tak ada makna dah. Ni mati buat-buat. Kita rasa kita mati. Cuba bayang kalau kita rasa kita mati hari-hari. Sangat manfaat. Kan? Tapi berapa kali sehari kita ingat kita mati? Waktu masalahnya kita jarang ingat. Bila kita tidak ada harapan dah, kita pun harap dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala syafaat Nabi Muhammad SAW yang merupakan syafaat kubra. Analaha Rasulullah tu. Merupakan syafaat kubra. Dalam keadaan semua Nabi-Nabi lain mengucapkan nafsi, Rasulullah menyebut ummati. Ya. Kasihnya Rasulullah kepada kita. Allah Ta'ala kurnia setiap Nabi ada satu doa yang mustajab, Nabi lain guna belaka. Rasulullah kata, aku simpan untuk umat aku di akhirat esok. Masya Allah. Ni lah, kita minta syafaat daripada Rasulullah dan para Nabi, para Rasul dan semua masyayikh dan silsilah tarekat Nasyabandiyah yang kita belajar ni, dan juga semua masyayikh lain mempunyai syafaat di sisi Allah Ta'ala. Kan? Sikit lagi. Kemudian bahagian akhir munajat dan doa zikir. Munajat, doa munajat dan zikir.
Lepas selesai semua sekali tu, kita pun dalam hati kita lah ni dalam keadaan kita kejam mata tu. Dia kalau kaifiat tadi hak zahirnya duduk tawaruk kiri, pakai tutup tu boleh baca boleh baca dalam tu. Dalam artikel tu ada beritahu kejam mata. Kita sebut dalam hati kita, ilahi anta maksudi waridha kamatlubi, ya Allah, mu je matlamat hidup aku dan keredamu je yang aku cari. Sebagaimana kita nyatakan pada mula-mula tadi, kita nak redha Allah. Tapi nak redha Allah macam mana? Mesti melalui proses sebut, ingat, kenal, kasih, baru redha. Melalui proses tu. Kita sebut 3 kali. Dan sebut ni Pak, sebut ni juga perlu dengan hati yang benar. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, ini merupakan suatu obor lah kita katakan, satu daya yang membangkitkan hemah kita, ataupun memperbaharui niat kita. Kita dah sibuk kehidupan kita ni, nak benda tu, nak benda ni, usang tu dan seumpamanya. Kita hadirkan semula niat, nekat kita yang asal, ilahi anta maksudi waridha kamatlubi. Barulah hak lain tu terlerai semula. Sepatutnya begitu. Kita nak ajar dalam zikir dulu. Selepas terlaksana penghayatan yang dalam zikir, akan tersebar konsep ni di luar zikir. Tapi kalau dalam zikir tak terlaksana, luar zikir lagi susah, lagi susah. Jadi tujuannya semata-mata Allah saja, nak mencari redha Allah Ta'ala saja, bukan kerana keramat, bukan kerana kelebihan, bukan kerana kehebatan, bukan. Semata-mata redha Allah Ta'ala saja. Kemudian bila dah kata itu, kita pun tapi yang penting bukan kita sebut lafaz bahasa Arab saja, maknanya penting. Kalau tak ingat lafaz ni, ingat maknanya dahulu, di samping kita hafal lafaznya. Kemudian lepas tu baru kita hadir ingatan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Taala. Hadir ingatan hati tu maksud ingat Allah Taala. Kita jangan fokus kepada benda lain, fokus ingatan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita kejap bibir kita dan lekat lidah ke langit mulut. Maksudnya kita tidak mahu mengguna lidah kita semasa berzikir, nak guna hati kita kejapkan dia. Itu yang zahir. Mudah kita sebut dalam hati, sebut dengan nama, dengan lafaz Allah dalam hati. Okey. Jadi ringkasnya 3 perkara utama semasa kita zikir dilaksanakan serentak. Kekal ingatan kepada makna ada Allah SWT yang maha sempurna, yang maha agung, yang tidak serupa dengan sesuatu. Ingatan je, kekal ingatan. Sebab kita masa kita zikir, kita sebut hati Allah. Kita boleh ingat di rumah kita, tak terganggu. Kita boleh ingat kerja-kerja kita, tak terganggu. Sebab tu lah tumpuan ingatan perlu fokus kepada makna ada yang Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha agung, yang tidak menyerupai sesuatu. Dalam artikel ditulis dengan lafaz wukuf qalbi. Maknanya samalah tu. Sebelum zikir kita wukuf qalbi dulu. Kita ingat dulu, ingat kekal ingatan tu, kita sebut nama Allah SWT dalam hati dengan latifah qalbi secara berterusan. Di satu tempat yang dinamakan latifatul qalbi, Ibn Ghazali kata ada di lambung belah kiri kita. Saya tepatnya yang diajar kepada kita 2 jari bawah susu kiri. Seolah-olah situlah tempatnya. Hakikatnya tak tahu macam mana. Hakikatnya tak tahu macam mana. Sebab kita tak nampak benda yang berbentuk kerohanian. Hati-hati itu kerohanian. Kalau hati itu diterjemah, al-qalbu diterjemah bahasa Melayu, dia jadi jantung. Jantung kita nampak lah yang zahir. Tapi dalam bahasa Melayu kita, al-qalbu tu maknanya hati nurani. Benda tu kerohanian. Sakit hati sungguh, suka hati, baik hati, busuk hati,
Di mana tempatnya? Bukan di satu tempat di jantung ni, tapi ulama kata dia ada kaitan dengan hubungan jantung zohir kita ni. Dia ada kaitan di situ. Sebab tu Imam Ghazali kata di situ lah tempatnya, latifatul qalbi. Kita fokus itu, seolah-olah di situlah tempat keluarnya lafaz kita sebut dalam hati, Allah, 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 sampai ingatan kita fokus kepada makna yang disebutkan tadi. Dan tangan kita memetik tasbih lah. Petik tasbih. Petik tasbih. Dalam tiga-tiga perkara ni yang paling penting ialah ingatan hati, kepada makna ingatan hati. Tujuan sebut tu nak menguatkan ingatan hati. Sebut dalam hati tu nak menguatkan ingatan hati. Bila kuat ingatan hati tu, insya-Allah sebutan dia automatik boleh terhasil, kan? Itu ringkasnya. Kesimpulannya Pak M, kita mempelajari kaifiat zikir sebagaimana dia ajar, memahami kaifiat zikir dengan betul. Kadang-kadang kita buat kaifiat tak betul, tak jadi tau. Sebab tadi kaifiat untuk menghasilkan maksud yang dituntut, itulah mengingati Allah Ta'ala. Tiba-tiba cara kaifiat kita tak betul, tak jadi tau. Yang ketiganya, mengamal kaifiat zikir dengan tekung. Tekung maksudnya bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh dia ada ciri-ciri dia. Pertama sekali paksa diri. Mesti kena paksa buat. Mesti ulang paksa tu. Kalau paksa tu seminggu je, lepas tu sebulan tak buat tak jadi. Paksa hari-hari, mengulangi perbuatan paksa diri tu. Dan berterusan, yang tiga berterusan, mesti sentiasa buat setahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun dah saya amal lagi. 10 tahun dah saya amal lagi. Sampai bila? Sampai mati lah. Dah. Jangan kita kata, saya 30 tahun dah, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tak payah lah. Tu kesimpulan yang salah lah tu. Okay. Dan yang keempatnya, fokus. Masih bukan asal amal. Orang kata, Tuan Guru suruh buat kaifiat, buat je lah. Buat je lah. Ingat ke tak ingat ke, buat je lah. Tak fokus. Dia kena fokus. Cukup 4 ni, apa yang mujahadah. Kesan dia, serah Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina. Ada 4 ni. Orang yang bersungguh-sungguh nak mencari jalan redha kami. 4 ni. Paksa diri, ulang-ulang, berterusan, tekung, fokus. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan kami yang banyak tu, yang benar, yang banyak. Allah tak tunjuk tu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita buat, tekun buat. Ni kerja kita ni. Kerja kita. Jadi bila boleh buat tu, insya-Allah terhasillah penghayatan kaifiat zikir semasa zikir, insya-Allah. Kita bila dapat menghayati zikir, tak buat kaifiat pun dikir kaifiat. Bila tu? Setelah kaifiat itu telah mesra dihayati. Tak buat kaifiat pun macam kaifiat. Semua ibadat kita kaifiat. Semua ibadat kita darajah. Kan kita belajar zikir darajah, zikir hasanah. Dalam kitab-kitab setengah ulama tasawuf menyebut zikir darajat, zikir hasanah. Zikir hasanah, zikir hanya kita buat untuk mendapat pahala semata-mata begitu je. Zikir darajat, zikir yang dilakukan secara khusus untuk merubah sifat hati daripada buruk ke baik, lebih baik lagi. Kan? Dan biasanya diajar secara khusus oleh guru. Jadi bila dah kita dapat menghayati kaifiat dengan betul, insya-Allah semua ibadat kita menjadi ibadat, menjadi zikir darajat. Semayang kita macam zikir, zikir kita macam zikir, belajar kita macam zikir, tidur kita pun zikir, kan? Jadi sekadar itu saja. Allah Ta'ala bersawab. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Saya sudahi dulu. Kalau ada soalan, kumpul-kumpul boleh tanya Tuan Guru nanti, boleh tiang nanti, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.